Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada pagi ini dapat sama-sama menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan bersama yang bahagia Fadil Ustaz Profesor Dr. Hasman bin Kassan yang akan menyampaikan kepada semua insyaAllah dengan segala hormat yang dipersilakan. Rabbi ja'alna muqimis salat. Rabbi itu wahai Tuhanku, ij'alna jadikan kami. Sepatutnya Rabbana ja'alna. Bagi malaikat penilai, ini aku, ni kami. Sebab ayat asal dia Rabbi ja'alna kan, yang Nabi Ibrahim kan. Jadi kalau nak ramaikan Rabbana ja'alna, wahai Tuhan kami, jadikan kami. Kalau Rabbi ja'alna, wahai Tuhanku, jadikan kami. Ni lain ni Nation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pagi ini kita terus mengulang kaji bab solat. Antara ayat yang dibaca oleh imam kita tadi surah Al-Qiyamah, kan? Antaranya ayat yang ke berapa dia, 11 ke apa ya? Yunabba'ul insanu yawma idim bima qaddama wa akhar. Kalau tuan-tuan ada telefon yang ada Quran, ada terjemahan, mari kita tengok. Pagi ni kita guna 3 bahan Quran, buku yang ni, buku yang ni Tuan-tuan tak bawa semua bakal beli belaka. Kalau macam tu masjid kena beli untuk masjid lah. Tak 40 ni, 40 set. Ya, nanti bila belajar je masing-masing boleh ambil macam Quran kan, ambil. Ya. Tak syok. Dan apa makna ayat ini? Setelah Allah SWT sebut daripada awal tu, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ya. Surah Al-Qiyamah. Kemudian diceritalah tu hancur bintang-bintang. Sampailah situ kita nak pantas ke poin tu. Yunabba'ul insanu. Ya, makna yunabba'u tuan-tuan ialah akan diberitahu. Di hari kiamat nanti akan diberitahu. Yunabba'u. Fa'il bina majhul. Ya. Perkataan pasif dia panggil. Dia pasif, yunabba, diberitahu. Bukan dia yang nak pergi tahu. Ya, diberitahu. Siapa yang akan diberitahu? Al-insan tu kita. Ya, kita. Yauma idzin. Yauma idzin tu hari itulah, macam hari kiamat, bila kita ada depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisab amalan, akan diserahkan kitab amalan kita tu, ya. Bi dengan ma apa-apa, qaddama
Separuh tafsir tuan-tuan, qaddama ni maksudnya benda haram yang dia lakukan. Jadi bila manusia dah ada depan Allah Ta'ala nanti, diserahkan kitab amalannya, maka pada masa itu dia akan diberitahu melalui catatan-catatan dalam kitab itu perkara haram yang telah dilakukannya. Makan ribanya, derhaka ibu bapanya, menipu orangnya, mengumpat orangnya, memindahkan benda-benda dalam WhatsApp, dalam Facebook gitu ya. Itu kata. Kalau dulu cerita ngumpat tepi jalan kan, sekarang ni ngumpatnya tak jumpa orang, dia melalui alat-alat tu. Nah, jangan fikir itu free of charge. All the thing we done here will be counted by Him Almighty. How He Almighty count our amal which we done here at dunya through the book, the imam kita panggil dalam surah Yasin imam ni, imamum mubin, maksudnya kitab amalan tu. Jadi akan diberitahu pada manusia pada hari akhirat nanti apa-apa yang haram dilakukan. Wa akhara bima qaddama wa akhara. Akhara tu Ustaz suka tafsiran dia, ialah perkara wajib yang ditinggalkan. Jadi bila kita menghadap Allah SWT nanti, Allah akan beritahu kat kita apa haram yang telah kita buat waktu hidup kat dunia sejak akil balik. Ingat tuan-tuan ya, yang diberitahu ni bukan sejak umur 61. Kena ingat ni. Sebab ada orang kata, aku dah ulang alik masjid dah umur 61, 62. Jangan main-main. Yang akan diberitahu ni sejak akil balik. Berapa banyak perkara haram yang manusia lakukan, yang berhenti buat perkara haram bila umur 67 ya. Lain macam golaan. Tengok punggung perempuan, tengok betis perempuan berhenti umur 72. Tu pun kadang-kadang terbiliak mata lagi. Bininya betis hitam, yang dia nampak putih. Tu. Dan jadi akan diberitahu nanti. Inilah iman nama dia tuan-tuan. Macam mana Quran mendidik iman kita. Inilah cara Quran mendidik iman kita. Sebab tu kita belajar sifat 20. Kita hafalnya Allah wujud, kita baqa. Akhir sekali ada kita sebut sama' basar. Sama' tu maksudnya mendengar, basar tu maksudnya melihat. Jadi Allah dengar dan Allah lihat segala perlakuan kita. Kita tak nak kaji Allah ni melihat dengan apa ni bercanggah. Yang tu belajar sikit dah cukup dah. Yang pentingnya kita pasak dalam kepala kita ni, Allah ini melihat segala-gala yang kita buat. Allah mendengar segala-gala yang kita tuturkan. Kalau itu imannya, aman dunia. Tapi kadang-kadang banyak kita menghafal Allah ini mendengar ini berlainan dengan makhluk. Kita hafal tu. Jadi Allah lihat dan Allah dengar semua yang kita buat dan kita tutur di dunia sejak bila tuan-tuan? Pakcik-pakcik, abang-abang semua sejak bila ni? Sejak akhir balik. Berapa banyak solat fardu yang kita tinggalkan sejak akhir balik? Berapa banyak benda haram mata ni yang kita lakukan tanpa sedar, itu dosa sejak akhir balik. Kita ingat itu biasa. Gitu ya. Jadi Quran ingatkan kita. Sebab itulah dalam solat mulalah kita nak buka. Sila buka muka surat. Terus apa mana topok mana topok. Buat apa kita nak buka? Dalam bab membaca tasyahud tuan-tuan. Elok tu kan masjid keluar duit sikit di 40 sen ni, senang masing-masing tengok. Ustaz tengok, kalau Ustaz risau kan kalau tuan-tuan dengar dia hilang. Kalau sama-sama tengok tu
Dia lama sikit ingat. Ya, muka surat 158. Makcik-makcik, akak-akak belakang ada tak buku tu? Hari tu pakat beli belaka dah. Tinggal kat rumah. Tandalah, catatlah sikit 158 ya. Sunat berdoa selepas Hamidun Majid sebelum salam. 158. Sunat berdoa selepas Hamidun Majid, maksudnya lepas tahiyat lah ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahu sampai ujung kali fil alamin innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, jangan. Sunat berdoa. Lepas majid tu doa dulu, lepas tu baru salam. Okey. Demikian juga disunatkan bagi imam dan makmum serta orang yang solat berseorangan. Imam sunat, makmum sunat, kalau solat seorang pun sunat berdoa selepas tasyahud akhir. Tasyahud tu tahiyat lah tuan-tuan. Tahiyat tu sebab kalimah at-tahiyyatu. Tasyahud tu kerana dalam tu asyhadu anna, namanya tasyahud. Kerana hadis idza qa'ada ahadukum lis-salati falyaqul at-tahiyyatu. Ingat tuan-tuan, yang kita tu maksudnya saya lah dah jumpa bom atom dalam bab solat. Bom atom. Apa Ustaz? Bom atom Ustaz? Kan Ustaz dah sebut bulan sebelum tu pun dah sebut kan. Sekarang ni Ustaz minta kemarin di section 16 Shah Alam ya, dengan muslimat. Makcik kakak belakang ya, dengan muslimat. Veteran Melaka. Maksudnya tengok tu tak ada niat dan murad dah. Gitu ya. Copek respon. Kalau muda-muda tu jangan main tuan-tuan. Kan licin-licin dari tu lama mata tengok kan dah. Lepas tu bila dia nak talaki Fatihah tu, Ustaz nak talaki Fatihah Ustaz, kalau yang comel-comel tu tak sanggup Ustaz. Dan talaki tu kan duduk dekat, tengok siratal ladzi sengih-sengih mulut, jangan main guntuh iman aku. Kalau yang kemarin tu bolehlah duduk dekat-dekat. Baik, idah. Baik, tengok perkataan at-tahiyyatu tuan-tuan. Kemarin Ustaz jumpa bila saya pergi pasar. Saya berapa perkataan tuan-tuan? Saya pergi pasar. Berapa perkataan? 3. Saya tu berapa huruf binaannya? 4. Apa hurufnya? Itu bahasa kita. Pergi 5. Apa hurufnya? P-A-R-G-I. Kita boleh kan? Okey, sekarang ni kita baca tuan-tuan. At-tahiyyatul mubarakatuh. Sekarang kita baca kan? Berapa perkataan? Soalan pertama. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Berapa perkataan? Dah tak berjawab dah. Jangan tengok dulu. Ini yang kita buat ni, yang kita buat harian ni. Dah kan. Okey, so kita tak apalah perkataannya at-tahiyyatu al-mubarakatuh as-salawatu at-thayyibatu lillah. Macam tu perkataannya kan, kita beritahu kan satu-satu. At-tahiyyatu al-mubarakatuh as-salawatu at-thayyibatu lillah. 5. Sekarang ni at-tahiyyatu tu apa binaan spellingnya, binaan ejaannya? Minta tolong tulis satu perkataan ni je, binaan ejaan dia tu. Bagi membuktikan kita baca tu, kita tahu apa yang kita baca. Can understand? Nah, kalau kita sebut tapi bila suruh spell, suruh spell bahasa Melayu, eja. Long time and overseas, just came to Malaysia. Kan eja, bila eja tak boleh. Jadi kita risau ahli-ahli kita ni solat pandai tutur tapi dia tak tahu apa yang ditutur. Tu kita risau. Tak nak tulis. Dia malu. Saya kata tulis juga. Kalau tak saya tak akan bercakap. Kalau tak saya tak akan mengajar lah macam tu ya. Tulis juga. Jadi masing-masing pun tulis lah. Banyak yang buat ha geluk bukan ha pedas. Ustaz baru jumpa Ustaz. Jadi tak hairan lah solat ini tidak membentuk peribadi. Rupa-rupanya yang dibaca tu dia tak tahu apa. Tuan-tuan
Jadi kena semak balik lah ya. Kita kena semak balik. At-tahiyatu alif lam ta, ta ada sabdu baris atas, ha pedas. Ya ada sabdu, ada alif, ada ta terbuka, bukan ta gelung tu ya, bukan ta marbutah, bukan ta gelung titik dua atas tu. Ya, macam tu cerita at-tahiyatu. Baru jumpa. Nanti insya-Allah akan datang tu kita buat exercise. Masjid belikan A4 dengan pensel. Semua masjid beli. Tuan-tuan, belajar agama semua subsidi. Telefon dengan TV beli. Hai Ustaz, betul-betul Ustaz, saya tak balik itu Ustaz. Don't break your heart. Okey, jadi apabila qa'ada duduk ahadukum, kamu seorang kamu, lis solah untuk solat, falyakul, maksudnya duduk nak baca tayat akhir lah tu ya. Falyakul, maka dia katalah, dibacalah at-tahiyatu lillah. Ni bacaan lah. Bacaan ni banyak jenis ni, tahiyat ni. Nanti kalau kawan-kawan kita kata aku baca at-tahiyatu lillah al-mubarak, tak apalah, dia banyak jenis, banyak riwayat ya. Okey, ila tu hingga akhiri tu, akhir ha tu nya, sampai akhirnya, maksudnya akhir tahiyat lah kan. Akhir tahiyat apa tuan-tuan? Innaka hamidun majid, kan. Thumma, kemudian thummal, ada lam tu tuan-tuan ya. Lam ni maksudnya perintah. Lam ni maksudnya perintah. Ayat paling panjang dalam Quran apa tuan-tuan? Surah Baqarah ayat yang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Sambung? Tak ada tu dah. Sonyok ni. Fal yaktub, ada lam tu saya. Fal, ada fal, fa lam, fal, ada lam. Dia tak ada alif, dia ada lam je. Ya, itu menunjukkan perintah. Ya, jadi thumma, kemudian thummal, dia hendaklah yakhtar tu ikhtiar, pilih. Dia pilih lah. Ni dia pilih lah. Min tu daripada al-mas'alati tu, jangan terjemah masalah. Al-mas'alah ni maksudnya permintaan. Ya. Kemudian pilihlah apa-apa permintaan. Ya. Permintaan. Masya'a, apa-apa sya'a yang dia nak. Atau ma ahabba, atau apa-apa yang dia suka. Jadi Allah perintah kita, innaka hamidun majid, jangan salam dulu, doa dulu. Minta dengan aku dulu, kata Allah SWT. Allahu Akbar, sayangnya kalau menteri bahasa, semua orang masuk bilik dia asyik minta je. Panis dia. Dia kadang-kadang dia suka masuk bilik dia puji, yang Muhammad ni memang baik, memang pemurah. Dia suka semua orang masuk puji, dia suka lah. Kalau semua orang masuk minta, apa ni ke belum? Tapi Allah Ta'ala ni suruh kita minta. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kita baca Ar-Rahman tu, pemurah tu, kena faham pemurah Allah Ta'ala. Dia suruh minta tu. Tiba-tiba tarawih kita, innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi, tak minta pun. Okay. Ini bukan solat fardu je tuan-tuan, ini untuk semua solat. Asalkan membaca innaka hamidun majid, Allah suruh perintah, Allah perintah kita meminta. Kan ya? Baik. Di dalam riwayat At-Tirmidzi diguna perkataan thumma yad'u bima syaa. Kemudian thumma tu, kemudian yad'u tu dia berdoa, bima dengan apa-apa, syaa tu kabaris tuan-tuan, syaa bukan syai. Sudah Ustaz 159. Okey. Apa yang dia nak, apa yang dia kehendaki, apa yang dia nak lah. Ya, dia berdoa lah apa baik dia nak. Gitu. Ya. Sebab tu lama tuan-tuan. Kat bawah kejap. Kita mendahului pengarang pula tak boleh. Di dalam riwayat Al-Bukhari, thummal yakhtar minad du'ai ahabbahu ilahi fayad'u bihi. Kemudian pilihlah doa yang paling disukainya, lalu berdoa dengannya. Pun perintah juga. Allah perintah kita berdoa. Ini penting tuan-tuan. Malah makruh meninggalkan doa sebelum salam. Jadi siapa solat at-tahiyatu innaka hamidun majid, assalamualaikum warahmatullahi, dia melakukan makruh solat. Dia melakukan perkara makruh. Sama statusnya tahan terberak, tahan terkencing. Tuan-tuan, sudah Ustaz.
Ini banyak makruh kita buat. Ya betul. Sebab tu kita nak ulang kaji balik. Umumnya tidak ada beza antara doa berbentuk agama dan duniawi ketika ini. Dia beza dengan sujud, tuan-tuan. Doa dalam sujud tidak digalakkan kita minta rezeki, minta tak digalakkan. Dalam sujud ni digalakkan fokus akhiratnya, akhirat. Kat sini ni tak ada beza. Dunia boleh, akhirat boleh. Okey. Menurut Al-Mawardi dan fuqaha lain, doa berkait urusan agama adalah sunat. Kalau kait dengan agama, hal akhirat, sunat. Dan doa berkait urusan dunia adalah harus. Maksudnya boleh. Sekiranya seseorang berdoa dengan doa yang haram, maka solatnya batal. Innaka hamidum majid. Ya Allah, jiran aku ni asyik bela kucing, ayam, busuk rumah ni, musnahkanlah dia. Itu kan haram, melaknat orang, batal solat lah. Seperti mana yang dinyatakan dalam kitab Asy-Syamil. Sunat berdoa di sini tidak merangkumi selepas tasyahud awal. Jadi masa tahiyat awal tu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, bangun. Kalau doa jadi makruh pula sebab dia memanjangkan duduk tahiyat awal. Kerana berdoa ketika itu adalah makruh. Kita mendahului pengarang. Kerana berdoa ketika itu adalah makruh supaya tidak memanjangkan tasyahud. Ini untuk tahiyat akhir. Baik, doa-doa yang afdal dibaca sebelum salam. Doa yang ma'thur, dia semua doa boleh, tuan-tuan, tapi afdalnya yang lain pun boleh juga. Doa yang ma'thur, iaitu yang diambil daripada Nabi SAW. Doa ni, tuan-tuan, kita boleh reka sendiri, cumanya kadang-kadang takut over. Ya Allah, kayakan aku. Ya Allah, kayakan anak aku. Which is Allah tahu kalau anak tu kaya, nanti dia tuang arak, nanti dia pergi pegang punggung pelayan bar tu. Allah tahu dia punya masa depan. Ayah dia duduk minta, ya Allah, kayakan anak aku. Ya Allah, kayakan anak aku. Waktu papa ke dana, dia kenal sejadah. Waktu dah kaya, dia tak kenal. Jadi kita minta tu over. Tu namanya over. Orang perempuan pula, ya Allah, rapingkan pinggang aku. Ya Allah, putihkan muka aku. Kulit muka dia hitam. Dia doa. Masa hitam, dia elok, tutup aurat elok, tak bergaul dengan orang sebab dia inferior. Dia rasa rendah diri sebab dia bodoh. Bila dah muka dah cantik, pinggang dah ramping, dah jadi model terkangkang pula kat tepi lebuh raya, kat elan-elan. Tuan-tuan, Jadi kalau kita minta dengan benda yang kita minta sendiri, takut dia melampau, memudaratkan kita. Kalau yang Nabi SAW minta, confirm untuk kebaikan kita. Sebab tu afdalnya ikut doa yang disyariatkan. Baik, lebih afdal daripada yang lain kerana ada nas syarat menganjurkannya. Antara doa yang maksur ialah maksur. Tuan-tuan tu maksurat tu, doa maksurat. Maksudnya doa yang Nabi doa, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Baik. Antara doanya, ini cerita tuan-tuan, dengan ilham ayat yang anak kita Imam baca tadi, kita dapat ilham bincang hari ni. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru. Letaklah baris tu, muakhiru. La ilaha illa anta. Okey, yang lain tu betul. Apa makna, tuan-tuan? Allahu Akbar. Tak ada terjemahan ke? Okey, kalau tuan-tuan ada bawa buku yang ni, buka muka surat. Makna ni, tuan-tuan, Allahu Akbar kabir. Siapa tak baca merugi. Buka muka surat 80 kalau ada. Quran tadi bima qaddama wa akhar. Kita guna Quran. Cuba tuan-tuan perhati lafaz doa ni. Tadi perkataan qaddama wa akhara. Dalam ayat tadi qaddama wa akhara. Dalam doa ni, Allahumma gfirli ma qaddamtu. Kalau tuan-tuan pegang Quran lagi, qaddama tu, tuan-tuan kekalkan qadda tu, mim tu matikan, qaddam. Tambah tu, qaddamtu, qaddama. Wa ma akhartu, wa akhara dalam ayat tadi, wa akhara tu
Akhar tu kekalkan, ra tu matikan. Akhar tambah ta baris depan tu, akhartu. Doa ini tuan-tuan adalah menyambut ayat tadi. Sebab Allah kata dalam ayat tadi, pada hari akhirat nanti setiap manusia itu akan diberitahu apa haram yang telah dibuat, apa wajib yang telah ditinggalkan, ataupun dosa yang lalu, dosa yang kemudian. Itulah dia punya tafsir tuan-tuan. Maka kat sini kita minta Allahumma ya Allah ighfir. Tengok terjemahan ni, Allahumma ya Allah ighfirli, ampunkan aku, ma dosa, qaddamtu yang aku lakukan masa lalu, ataupun haram yang aku langgar, aku lakukan. Itulah maknanya. Wa ma, dan dosa, akhartu yang aku lakukan kemudian, atau perkara wajib yang aku tinggalkan. Ingat tuan-tuan ni, kita ni bukan tuan-tuan ni, kita sama-sama ni sejak akil balik dicatat dosa pahala. Bila buat wajib dapat pahala, bila tinggal wajib timpa dosa, bila langgar haram timpa dosa, bila tinggal haram dah depan mata dah tu, oh tak boleh, Allah tak bagi, dia bagi pahala. Kalau ditinggal benda haram ni, ada orang pula tak ada can aku buat yang tu, tak dapatlah pahala. Orang suap rasuah 2 juta, tak boleh, SPRM ada, nanti kena penjara, tak dapatlah pahala. Kalau orang suap 2 juta, tak boleh, Allah tak bagi ni, bahaya, nanti Allah beritahu aku ke akhirat nanti kalau aku ambil, ayat tu dia dapat pahala. Apa sebut rasuah tu Ustaz? Ialah rasuah ni menjahanamkan bangsa dan negara kita. Dadah dalam balai pun boleh hilang kalau sebab rasuah. Cuba Google, dalam Google tu, bahan bukti dadah 7 kilo ke dalam balai mana, dan balai Johor Bahru ke dulu, boleh hilang bahan bukti kan, kena tangkap ni. Okay, tuan Allah. Jadi tuan-tuan kalau boleh hafal, jom kita. Okey, lagi maknanya wama, dan dosa, asrartu tu yang aku buat nyuruk-nyuruk, rahsia, sir yang aku buat nyuruk-nyuruk. Mana banyak tuan-tuan dosa buat depan orang ke dosa buat nyuruk-nyuruk? Wama, dan dosa, a'lan tu yang aku iklan apa tuan-tuan? Tayang. Dosa yang aku tayang depan orang, maksudnya buat terang-terang depan orang. Wama, dan dosa, asraf tu yang aku terlanjur. Wama, dan dosa, anta engkau, a'lamu lebih tahu, bihi dengannya, dengan dosa tadi, minni banding aku tak perasan aku buat dosa tu, tapi engkau tahu aku buat dosa. Kita bercerita dengan kawan-kawan kan, kita tak perasan perkataan-perkataan kita guna tu sudah dikategorikan dosa. Kita tak tahu, tapi Allah tahu tak? Allah tahu sebab dia sama, dia maha mendengar. Anta engkau al-muqaddimu yang memuliakan manusia di akhirat, wa anta dan engkau al-muakhiru yang akan menghina manusia di akhirat. La ilaha, la tidak ada, ilaha Tuhan yang mengampunkan dosa, illa kecuali anta engkau. Power tak doa ni tuan? Jadi siapa yang dengar imam baca tadi, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Kalau dia mentadabbur, sambung yang hari tu kalau dia mentadabbur tuan-tuan, akan terpancul daripada mulutnya masa tu juga Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Kalau dia mentadabbur, spontan. Dia macam kena cucuk duri tu terlompat ataupun macam orang perempuan cicak jatuh depan dia, lipas dia terlompat. Dia spontan kalau mentadabbur. Kalau kita tak faham, dia tak ada apa-apa, malah mengantuk lagi masa tu. Kalau tidak berupaya mentadabburnya, itu kita rugi tuan-tuan kalau kita tak faham.
Alaysa dzalika biqadirin ay yuhyiyal mauta. Ayat ujung sekali dari rakaat 2 tu imam baca apa makna dia tuan-tuan? Dia cerita tadabbur ni. Alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Apa terjemahan? Apa makna? Bukankah dengan ayat-ayat yang sebelum tadi, yang Allah sebut sebelum itu, menunjukkan bahawa Allah itu berupaya menghidupkan yang dah mati? Itu soalan. Bagi yang mentadabbur tuan-tuan, dia akan sambut bala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dialah Tuhan yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Itu mentadabbur. Tapi insya-Allah tuan-tuan, nanti kita bantu untuk tuan-tuan berupaya mentadabbur ayat-ayat Quran ni kan, sikit menjelang umur kita 140 tahun nanti habislah 30 juzuk. Yalah, belajar agama ni nak sikit tak nak intensif. Kalau belajar direct selling tu, pergi kursus 3 hari tu bayar 3,000 yuran. Nak jadi jutawan tu, direct selling ni, cara nak menawan hati orang, cara nak memaksa dibeli, pergi kursus intensif sampai Singapura. Ustaz pergi tuan-tuan, sebab Ustaz nak belajar macam mana cara menyampai agama ni yang boleh memikat orang. Macam tu lah, nak kali ke situ. Sebab ilmu tu bagus. Tapi belajar agama ni sikit. Kuliah maghrib, kuliah subuh panjang sikit, dia pakat tengok jam kat dinding. Tak berlaku kat masjid ni lah, di masjid lain. Baik tuan-tuan, tolong jom, bukan tolonglah, jom kita hafal tuan-tuan yang belum hafal. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Sebelum salam, innaka hamidun majid. Sebelum assalamualaikum, doa ini. For those who aware before he done the sins, if he or she feel he or she never done the sins, tak payahlah baca. Kalau perasan kita tak pernah buat dosa, aku buat taat je Ustaz, aku ulang alik masjid je, aku asyik tasbih je, tak pernah ngumpat orang, tak payahlah baca kan. Jadi siapa yang sedar, yang sejak akhir balik dulu, dosa, maksudnya kalau orang putih kata apa, doses, maksudnya banyak dosa lah kan, ada S. Maka doalah tuan-tuan sebelum salam. Ada lagi tak Ustaz doa sebelum salam ni? Ada. Idza faragha ahadukum, tengok buku tebal tu balik. Idza faragha, idza apabila, faragha ni selesai, ahadukum tu salah seorang kamu, min tu dari, selesai daripada at-tasyahhudil akhiri tu tasyahud akhir, fal yata'awwadz, maka hendaklah dia minta lindung billah pada Allah, min dari arba'in, 4 perkara, min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati. Fitnah hidup ialah maksiat, fitnah mati ialah dalam liang lahat tu nanti mungkar nangkir, ular macam-macam datang, di akhirat nanti neraka pula, itu fitnah mati. Wa min syarril masihid dajjal, dan daripada syarri itu kejahatan, al-masih tu sebab dia tak nampak, ad-dajjal tu dajjal lah. Jadi 4 antaranya, daripada neraka jahanam, daripada kubur, daripada fitnah hidup, fitnah mati tadi, dan daripada dajjal, 4. Cuba tuan-tuan tengok perkataan fal yata'awwadz. Fal ada lam mati juga tu, ada lam mati juga. Maknanya terjemahannya maka mintalah. Perintah tuan-tuan, ini perintah. Allah suruh kita, Allah perintah kita supaya minta. Yang menarik dia tuan-tuan, beberapa ulama mewajibkan doa ini. Dia bukan sunat. Yang kita baca tadi sunat berdoa lepas Hamidul Majid sebelum salam kan, sunat.
Tapi tuan-tuan, ada beberapa ulama mewajibkan doa ini. Tuan-tuan tahu tak sebab apa mereka mewajibkan? Apa dia tuan-tuan? Kerana Nabi SAW, para sahabat ridwanullahu alaihim tak pernah meninggalkan doa ini. Bila tak pernah tinggalkan, jadi ijtihadnya, istinbat hukumnya ialah wajib. Kan cerita tarawih tu kan, Nabi SAW 3 malam keluar ke masjid salat tarawih qiyam bersama-sama. Lepas tu Nabi hilang, sahabat-sahabat tunggu sampai ke fajar, Nabi tak keluar ke masjid dah. Kan? Jadi mengapa? Nabi kata, aku takut kalau aku keluar tiap malam nanti orang kata wajib pula. Maksudnya kalau Nabi berterusan buat, takut-takut orang faham itu wajib. Jadi doa ni ada ulama faham wajib. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dan para sahabat besar ridwanullahu alaihim tak pernah tinggal doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tak pernah tinggal. Kita asyik tinggal. Sebab apa? Sebab menderita di dalam solat, nak cepat habis. Allahu Akbar. Tu dia lagi 18. Dia punya feeling. Allahu Akbar. Yang ketiga keempat tu kan 16 lagi, banyaknya lagi. Pernah rasa macam tu lah. Macam biasa je Ustaz. Jadi kita ni apa, kawan-kawan kita tasawuf kan, kita belajar sikit tuan-tuan kita berdepan dengan Allah Ta'ala itu bukannya merasai keseronokan, kenikmatan, tetapi rasa tertekan, rasa tu bila sampai je rakaat 8 kadang-kadang ialah ikan burung dalam sangkar, dia nak keluar lah sebab dia tertekan. Kalau ikan dalam air, dia tak nak keluar. Macam tu lah dia bidadat. Jadi tuan-tuan tak sempat doa-doa ni. Majid, Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Sebab kita rasa terseksa during Imlek what? Ketika sepanjang soalan tu rasa terseksa, tertekan. Tuan-tuan jangan main. Kalau kita menghadap dia pun rasa macam rasa berat tuan-tuan. Allah nak terima ke soalan tu? Bila mikir ke situ tu jadi susah. Kalau dalam hati, dalam otak kita ni tuan-tuan dah tertekan, dah rasa ada berat melakukan itu, melakukan ibadah solat tu. Kan kita tadi imam berdoa lah sekali ni taqabbal minna solatana wa qiyamana, yang kita dah belajar gitu. Solat kita ni dia bukan habis kat sejadah, kat atas kapet ni, dia habisnya Allah terima ke tak, itu dia penaman, dia punya finishing di situ. Jadi bila dah rasa tertekan solat tu, rasa sempit dada sepanjang solat, tak sempat dah doa-doa ni. Tapi kalau solat itu dilakukan penuh seronok, kerana apa? Kerana di dalam solat itu antara komponen solat ialah meminta. Kita memohon. Berapa banyak tuan-tuan kita mohon dalam solat? Waktu rukuk ada tak kita mohon? Apa tak adanya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, mohon ampun. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lalu kita pun mohon subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Solat ni kalau kita tahulah apa itu solat, jangan jadi tuan-tuan jangan jadi macam orang buta mengenal gajah. Ada yang kata gajah tu tiang sebab dia pegang kaki.
Ada yang kata solat tu dinding sebab dia pegang perut. Ada yang kata gajah itu niru. Dulang ni niru sebab dia pegang telinga. Jadi kita kena solat ni kukak pap je Ustaz. Kan? Jadi kita tak kenal semua. Ya, solat tu. Okay? Jadi insya-Allah tuan-tuan kenal solat tu secara keseluruhan, ya. Dan bukan Ustaz 55 tu. 95. Seronok sebab penuh dengan doa. Anak kita tanya, "Bapa, ngapa bapa rokok lama? Ngapa bapa sujud lama?" Dia tanya. Sebab dia pergi solat kat surau kan cucak subhana rabbiyal azim Allah. Kadang-kadang tak sempat satu bacaan pun dah naik kan. Ya, kita pun jomlah tengok buku aja kan. Jom kita belajar solat. Itu dan sunat berdoa ketika rokok. Ya, disunatkan berdoa ketika rokok kerana Nabi SAW banyak menyebut di dalam rokok dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Mohon ampun tuan-tuan ya. Tarawih kita malam apa tuan-tuan? Malam biasa ke malam Ramadan? Malam Ramadan. Malam Ramadan langit tutup ke langit terbuka tuan-tuan? Langit terbuka. Kalau malam bukan Ramadan, tunggu pukul 3 pagi kan. 2/3 malam langit terbuka, Allah turun ke langit dunia. Ya, tapi malam Ramadan terbuka berdoa. Tiba-tiba kita tak berdoa sayang. Jadi solat ni syok tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok tu sebelah 94 tu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Allahu akbar. Ya Allah, kepada Engkau aku rokok, pada Engkau aku beriman, pada Engkau aku menyerah diri. Khusyuklah kepada Engkau pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan saraf-sarafku. Tapak kakiku tidak berdiri kecuali dengan izin Engkau. Ini lafaz-lafaz enten ni. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khusya'an laka sam'i wa basari wa 'izami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Sami'allahu liman hamidah. Bau syok. Itu yang imam kalau laju kita menderita. Kalau imam laju kita makmum menderita sebab kita nak solat secara package yang sempurna. Bukan secara nak selesaikan 20. Okey, tak apa tuan-tuan, kita beransur belajar Antara dua sujud kita berdoa lagi tuan-tuan. Macam mana boleh buat laju-laju Allahu akbar duduk. Kita baru sebut Allahumma Rabbi firli warhamni Allahu akbar, imam dah sujud balik. Kita nak memohon, ya Allah ampunkan aku, Allahumma firli Rabbi firli, wahai ampunkan aku, warhamni rahmati aku. Betul tak? Fadlan minallahi wa ni'mah. Tuan-tuan jawab apa? Bilal kata fadlan minallahi wa ni'mah. Makmum jawab wa maghfiratan wa rahmatan. Dua ya, maghfiratan, rahmatan. Tu antara dua sujud tu tak minta ke ampun, tak minta rahmat ke? Rabbi firli itu maghfiratan lah, warhamni itu rahmatan lah. Itu yang kita kejar kan? Malam-malam tarawih, malam-malam Ramadan, itu yang kita kejar. Ini menjeritnya kuat. Fadlan minallahi wa ni'mah. Yang best tu saya tanya, Ji, apa benda yang Ji sebut tu? Wa maghfiratan wa rahmat apa tu? Entah Ustaz, dah macam tu tonton Lopez dia tu, kita buat lah dia tu. Tanya Bilal pula kan, Bilal apa dia fadlan minallahi wa ni'mah tu? Entah dia tu, tonton macam tu dalam buku dia tu. Minta maaf lah tu Bilal. Jadi jomlah tuan-tuan kita buat ibadah dengan ilmu buat ibadah dengan ilmu baru seronok tuan-tuan. Jadi solat dia tenang. Tuan-tuan pernah dengar ustaz-ustaz ceramahkan kemanisan solat kemanisan beribadah kan? Itulah yang manis. Dengan syaratnya dengan ilmu lah. Kita buat. Okey. Tak tanya kunut lagi tu. Apa mana kunut yang di pohon tadi?
wa tawallana fi man tawallait. Minta apa tu tuan-tuan? Jom ya kita usaha. Yang ni yang membantu, yang Ustaz nak bantu tuan-tuan dengan tulisan ni lah. Ya. Yang ni dia punya tata cara. Ya, tata cara. Contoh dia kunut tadi tuan-tuan. Kunut tadi dia punya tata caranya ialah tuan-tuan buka 112 balik. Ya, sini formula, praktikal sini. Kunut tuan-tuan, walaupun kita namakan doa kunut, tapi bukan semua doa. Okey ya. Okey, formula dia macam ni. Makmum mengaminkan doa dan membaca sendiri pujian dalam kunut. Jadi dalam kunut tuan-tuan, Allahumma hdini wa afini wa tawallani wa barikni wa qini fa innaka taqdi innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man tabarakta wa ta'ala falakal hamdu ala wa nastaghfiruka wa sallallahu. Ada 12 ungkapan tuan-tuan ya, 12 rangkap tu. Yang doanya 7 je. Yang lain tu pujian. Mana dia doa? Allahumma hdini, kita minta hidayah. Ya, wa afini, minta selamat. Okey, wa tawallani, minta lindung, minta urus kita ni, minta jaga kita ni. Ya, tawallani, waw lam, walla, wali Allah. Pernah dengar wali Allah. Wali Allah tu yang Allah jaga. Tu yang kita minta. Wa tawallani, minta Allah jaga kita. Niat hati kita tuan-tuan nak buat benda haram kat mana? Dekat Kuala Lumpur. Bini tak tahu, anak-anak tak tahu, jiran tak tahu, kita pun pergi. Sampai ke depan PPUM tu, pancit tayar motor, tayar kereta. Ataupun kereta kena langgar orang, maksudnya tak sempat sampai sana. Janganlah apa bondo pula ni kan. Jangan mengeluh kan. Itu tanda Allah sayang kat kita. Allah blok daripada kita sampai tempat benda haram. Sebab apa? Sebab doa wa tawallani. Tu kena faham. Ada seorang tuanku kita ni dia nak pergi tempat yang orang dulu-dulu umur 70 kan ramai kawan orang putih kan. Jadi orang putih ni buat majlis mana facility kat hotel-hotel kan. Nak pergi, kita kata jangan pergi, benda tu tak elok sebab kita dah belajar solat semua ni ya. Pergi juga. Last sekali depan kubu Cina tu pancit accident, terbabas kereta. Lepas tu dia telefon. Terima kasih banyak ustaz tu. Memang betul lah kita Allah nak tolong kita jadi Allah mahdini wa afini wa tawallani wa barik li tu tuan-tuan tahu makna kan? Wa barik li. Nanti tuan-tuan buka balik buku ni muka surat 83 ada makna satu-satu subuh, kunut subuh tu Wa barik tu minta berkat lah. Fima a'taita tu apa yang Allah beri kita minta berkat. Sebab tu tuan-tuan jangan beli wayang dalam rumah yang menayang kepada benda haram. Nanti yang Allah bagi rezeki kita tak berkat. Yang kita minta dalam kunutnya berkatilah kan, wa barik li, berkatilah fima apa-apa a'taita yang engkau dah beri pada aku. Tu kita minta berkat. Tapi bangsa kita ni dia belinya wayang lebar-lebar dalam rumah, dia bayarnya RM140 yuran siaran tu, dah benda-benda haram terpancar dalam rumah dia. Jadi tak berkat lah, rumah kita tak berkat. Macam tu. Yang kita mintanya Allah berkati. Wakina tu lindunglah kami, macam tu ya. Jadi 5 kan. Kemudian ujung tuan-tuan, wa nastaghfiruka kan kita mohon ampun. Itu permohonan. Wa sallallahu tu doa. Kita salawatkan Nabi tu doa. Jadi 7. Dalam 12 tu 7. 5 dinamakan pujian. Apa dia pujian? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Innahu la yadillu man walaita. 2. Wa la ya'izzu man 'adaita. 3. Falakal hamdu 'ala ma qadaita. 4. Tabarakta wa ta'alaita. 5. Itu namanya pujian. InsyaAllah tuan-tuan gunalah benda-benda yang kita dah siap sediakan ni untuk mengetahui benda-benda tu. Jadi formulanya dalam buku tebal kan. Makmum aminkan doa, cakap sendiri pujian. Itu yang kita buat lah kan. Bila imam sampai waqina syarra ma qadait, kita kata amin. Lepas tu imam pun diam, kita pun fa innaka taqdi. Yang kita sebut sendiri tu pujian. Dia bukan doa.
Tapi orang Melayu pergi umrah bulan Ramadan, pilih imam kunut tarawih tu kan, kunut witir tu rasa semua dia amin kan tu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Amin. Amin tu maksudnya perkenankan doa kami, maksudnya doa. Tapi imam masa tu bukan doa, dia puji. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak belajar. Tak belajar. Tapi kalau orang putih cakap orang putih semua faham. Dia slang Perancis faham, slang Jepun faham. Jadi formula dalam buku tebal, praktikal dalam buku kecil, dalam bab memahami bacaan. Tuan-tuan ya. Jadi dalam solat kini tuan-tuan cukup seronok sebab kita banyak meminta. Ya. Kita nak minta tak Allah ampunkan dosa besar, dosa kecil kita. Nak jom tengok apa doa dalam sujud. Pagi ni nak tengok doa ya. Doa dalam sujud tuan-tuan. Muka surat dalam sujud ni. Tu sujud ni ya. Lafaz muka surat. Lafaz dia sama macam yang dalam rokok tadi. Oh sorry, dia kat ujung sunat berdoa dalam sujud muka surat 203 tak silap. Betul. Tu 203 berdoa dalam sujud. Ringkas cerita tuan-tuan, buka 204. Tengok bawah sekali. Pendek ni, senang hafal ni insya-Allah. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Ada riwayat sambung innaka antal ghafurur rahim contohnya. Apa makna? Allahumma ya Allah, ighfir ampunkan, li itu bagiku lah. Dhambi itu dosaku. Kullahu itu semuanya. Jadi segala dosaku. Dhambi dosaku, kullahu itu semuanya. Dikkahu dosa kecil. Jillahu dosa besar. Jalalah tu maksudnya besarlah jil. Awwalahu yang dulu masa muda-muda aku buat, wa akhirahu dan masa minggu lepas punya dosa. Yang dulu pun masa umur 18 tahun kita minta Allah ampunkan, yang minggu lepas pun kita minta Allah ampunkan. Sirrahu yang nyuruh-nyuruh, yang aku buat nyuruh-nyuruh. Wa alaniyatahu dan yang aku buat terang-terang depan orang. Penting ni doa ni. Itu dosa yang dekat kita, dosa kecil, dosa besar, dosa nyuruh, dosa depan orang, itu jenis dia. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita assalamualaikum, doa-doa yang kita baca tadi, Allah makbul, Allah terima solat kita ni, Allah makbulkan doa-doa tu. Maksudnya tuan-tuan, assalamualaikum yang kedua tu kita dah bersih daripada dosa dah. Pam, turun tangga yang 2 biji tangga tu, pum, jatuh, tergantuk kepala, mati dalam keadaan tak ada dosa. Kalau solat dilakukan macam tu bentuk dia lah. Tapi kalau solat dengan main-main otak kita ingat macam-macam, hati merayau entah ke mana, dosa kekal. Sebab tu kita doa tu apa? Allahumma taqabbal minna solatana tammah. Terima solat kami semua. Waghfir lana dhunubana ammah. Ampun dosa kami maksudnya semualah. Umum. Ampun dosa kami seluruhnya. Wala tu'adzibna yaumal qiyamah. Jangan engkau seksa kami dalam neraka pada hari kiamat. Maknanya tuan-tuan, kalau Allah tak ampunkan dosa kita kat dunia ni, akhirat nanti Allah ampun dosa tu dengan neraka. Itu kena faham. Kalau Ustaz adjust sikit yang ujung tu. Ya Allah, tolonglah terima solat kami kesemuanya. Tolonglah ampunkan dosa kami keseluruhannya. Jangan ada walau satu dosa engkau tangguhkan ampunnya dengan sesaan neraka di hari kiamat kelak. Adjust sikit untuk makmum faham. Dan dalam bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Jangan tangguh ampun dosa kita ni walaupun satu, untuk diampun nanti melalui sesaan neraka. Jangan. Kita minta Allah ampun semuanya. Itulah tuan-tuan dalam solat, penuh dengan permohonan. Seronok tak seronok tuan-tuan? Seronok.
Tapi dengan syarat je betul ya, ilmu itu belajar elok. Jadi insya-Allah nanti kita teruskan lagi pembelajaran solat kita ni. Next. Tapi macam tu lah sama ada tuan-tuan yang bawa buku yang dah dibeli ataupun masjid sediakan sebagai subsidi wakaf. Siapa yang kaya tolong wakaf. Nanti semua tuan-tuan pegang, kita tengok sama-sama muka surat. InsyaAllah dia lagi ingat lah, lagi dapat belajar. Allah alam, kita buka pada soalan. Silakan. Ada soalan bertulis dalam Facebook kita? Tak ada. Soalan live sila. Orang perempuan boleh tulis soalan datang depan ataupun jerit saja. Ya, betul. Banyak hadis-hadis sebut di hari-hari Ramadan ni tuan-tuan, Allah memerdekakan orang ni dicatatkan masuk neraka macam ya. Sepatutnya dia masuk neraka, tapi Allah bebaskan dia. Allah tak jadi, Allah bebaskan dia. Ya, sepanjang Ramadan ni. Ya, sebab itu kalau boleh, tapi pendek doa ni senangnya, ya Allah, jadikan aku dalam kumpulan orang yang kau merdekakan daripada neraka. Itu bahasa Melayu. Tapi dalam solat, kalau nak doa dalam sujud, tak boleh bahasa Melayu tu, dia kena bahasa Arab. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Jadi kalau tuan-tuan ada terima WhatsApp tu, saya bahanlah. Kalau tak, Ustaz boleh tulis kat whiteboard ke, nanti orang lain boleh tengok. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikan aku min, masuk dalam golongan utaqai, orang yang bebas. Ka tu engkau bebaskan. Min tu dari an-nar tu neraka. Banyak-banyakkan doa tu. Tuan-tuan masa tak kalau dengar siaran langsung witir di Masjidil Haram tu, kan diulang 7 kali tu kan. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Hingus imam ni dah meleleh dah, ni menangis. Dia berdoa. Kalau kita sayang kat ibu bapa kita doa pula, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, a'tiq, bebaskan. Tadi utaqa ain ta qaf a'tiq ain ta qaf juga, cuma binaan huruf dia beza bebaskan. Riqabana tu tengkuk kami, wariqaba dan tengkuk abaina, ayah kami, wa ummahatina dan mak kami, ibu kami, minan nar, daripada neraka. Kalau kita sayang ibu bapa lah, jadi dua-dua tu kita baca. Jadi kita bebas, ibu kita bebas, mak kita bebas. Masya Allah, sejuk ibu bapa kita dalam liang lahat. Sebab anaknya sepanjang Ramadan ni berdoa. Kalau tadi yang saya kata tadi, solat dalam keadaan terpaksa, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim, Allahu akbar fil waqani, Allahu akbar, subhanallah al-azim, subhanallah, tak ada apa dah tu. Ada lagi? Anggap 8. Cerita Fatihah tu sebenarnya. Fatihah berapa ayat? 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 6 kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti situ. Kan? Ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi macam jadi 8 pula. Itu tengok i'tiqad dalam hati orang tu lah.
Kalau dia anggap jadi 8, maksudnya dia lajulah masuk syurga, lebih tinggi daripada syurga Firdaus. Sebab Fatihah 7, dia i'tikadnya 8 kan. Tapi kalau i'tikadnya bismillah tu bukan ayat 1 alhamdulillah, dia wakaf situ jadi 7. Ada beza sekali. Adalah pendapat-pendapat yang berbeza, khilaf ulama. Cumanya kita tetap kalau ibadah kita taklid mazhab Syafi'i, kita belajarlah sikit. Sunat tuan-tuan, sunat muka surat 64, disunatkan menyambung an'amta alaihim dengan kalimah yang seterusnya. Tak payah wakaf situ. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ambil nafas tuan-tuan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu terbaik. Itu sunat, bukan afdal, sunat. Ingat, solat yang sempurna, rukun buat, sunat buat, makruh tinggal. Ini sunat. Ini kita buatlah. Waktu ada satu surau, dia hantarkan dia punya video imam jemputan dia jadi imam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diberhenti situ. Yang tadi ihdinas siratal mustaqim, sirat dia langgar. Wakaf situ dia langgar. Yang sunat berhenti tadi, sunat sambung tadi dia berhenti. Kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia hantar kan, Ustaz komen Ustaz, mula-mula Ramadan itulah Ustaz komen sikit imam ni. Jadi Ustaz pun telefon Biro Dakwah ni, pendidikan ni, yang hantar ni, saya kata Syed, dia ada tak kena sikit ni. Yang lampu merah dia langgar, yang lampu hijau dia berhenti. Nanti malaikat pening juga nak bagi markah solat tarawih jemaah ni sebab dipimpin oleh orang yang lampu merah langgar, lampu hijau berhenti. Jadi tegur sikitlah. Jadi insya-Allah dia kawan-kawan kita, bila kita dah berkasih sayang ni, senang menegur tuan-tuan. Jadi kalau benci membenci dia melenting. Saya tegur, alhamdulillah tuan-tuan. Malam besoknya dia rakam lagi, hantar balik. Alhamdulillah Ustaz. So ilmu lah, ilmu. Kadang-kadang anak-anak kita jadi imam, jadi ikut nafsu dia. Nafsu dia malas berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan kena ambil nafas, kena berhenti tu kan, sebab dia mim dengan mim tu. Jadi dia sambungnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Sebab dia malas berhenti tu. Dia ikut nafsu. Jangan solat jangan ikut nafsu, kita ikut wahyu. Wahyu kata sunat berhenti, sunat sambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cantik. Tak cukup nafas Ustaz. Ustaz dah dapat kan, abang jawab tak cukup nafas Ustaz. Ustaz kata macam ni bang, sebut ihdinas siratal mustaqim. Abang ni pun sebutlah ihdinas siratal. Berhenti bang, ambil nafas bang. Siratal ladzi, insya-Allah cukup. Dia yang jadi tak cukup tu ihdinas siratal mustaqim. Sirata dia guna nafas yang sama. Ihdinas siratal mustaqim. Kan dia tak ambil nafas. Kalau belajar tajwid, wakaf tu tuan-tuan berhenti dan mula dengan nafas baru. Kalau belajar tajwid makna wakaf ialah berhenti, betul mula yang depan tu dengan nafas baru. Kalau buat tertib aturan tu, insya-Allah boleh cukup. Itu jawapannya Siapa i'tikad 8 bahayalah. Kan takut batal pula solat kan, i'tikadnya 8. Kalau Hanafi bismillah bukannya ayat 1. Dia mula dengan alhamdulillah. Kerana dia berdalilkan hadis qudsi. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila dalam solat hamba membaca alhamdulillah, dia tak ada bismillah. Jadi dia ambil hadis ni, maka Fatihah mula dengan alhamdulillah. Itu di Arab-Arab, di kalau Morocco, Maghribi, Maliki di Pakistan dia tak ada bismillah. Allahu akbar, dia diam, iftitah sekejap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab dalil itulah. Adalah khilaf kat situ bismillah.
Hambali pula kata bismillah tu ayat satu, tapi sunat baca sir, macam kita baca a'udzubillah. Tu di Mekah lah. Ya. Tuan-tuan dengar dia ada bismillah tu tapi sir. Ya. Kemudian alhamdulillah tu baru buat. Itu ijtihad ulama-ulama dulu ya. Okey tuan-tuan. Habis solat. Okey insya-Allah. Jadi selamat meneruskan ibadah Ramadan kita. Moga Allah ampun semua dosa kita, bebas kita daripada neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, jadikan majlis kami pagi ini majlis yang Kau berkati dan Kau rahmati. Kalau ada berlaku sebarang dosa dalam majlis ini, Ya Allah, ampunkanlah dosa itu sebelum kami berpisah daripada majlis ini. Ya Allah, terimalah solat kami kesemuanya, ampunkan dosa kami keseluruhannya. Kami mohon Ya Allah, janganlah ada walaupun satu dosa Kau tangguhkan ampunnya melalui sesaan neraka di akhirat kelak. Di pagi bulan yang mulia ini Ya Allah, sebagaimana Kau ampun dosa kami, ampun juga dosa kedua ibu bapa kami, ampun dosa ahli keluarga kami, ampun dosa guru-guru kami, ampun dosa sekalian mukminin mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.